Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Amat Berhormat Bintong, ahli-ahli yang berhormat, pengarah-pengarah jabatan, rakan-rakan media serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersyukur kita pada hari yang berbahagia ini atas kurniaan kesihatan yang baik olehnya dan usaha serta kelancaran perancangan pihak SUK Negeri Perlis yang juga telah menjalankan siaran langsung. Kita berjua kembali di mesyuarat kedua penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-14 di dalam Dewan yang mulia ini. Pertama sekali, syabas dan tahniah ingin saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar atas pembentangan bajet Negeri Perlis 2022 semalam. Dan terima kasih juga kerana diberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan bahas saya berkenaan dengan belanjawan dan masalah setempat di kawasan saya. Yang Berhormat Datuk Speaker, penularan pandemik COVID-19 sejak akhir tahun 2019 telah banyak memberikan cabaran dan menguji segala aspek kehidupan dan kesihatan kita. Ia termasuk kegiatan harian kita, aktiviti sosial dan ekonomi, kualiti dan tekanan hidup, hubungan kekeluargaan, gangguan emosi dan sebagainya. Gaya hidup seumpama ini telah menyebabkan dan memberikan kesan yang berlainan dan mengikut cara masalah atau perubahan corak hidup kita. Keadaan ini bertambah buruk apabila kestabilan ekonomi, politik dan ekonomi yang terombang-ambing di negara kita. Walau bagaimanapun, ada yang menjadi lebih berdikari dan kuat dalam menghadapi dugaan hidup dan lebih berjaya. Ada pula yang benar-benar jatuh ke dalam lingkungan yang amat susah kehidupan mereka. Ada pula keluarga yang semakin susah dan ditambahkan dengan masalah dan keganasan rumah tangga. Ada yang kehilangan tempat bergantung hidup mereka apabila orang kesayangan mereka meninggalkan mereka. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kebajikan kehidupan rakyat perlulah sentiasa diutamakan dan menjadi agenda utama dan pertama serta paling penting bagi kita sebagai wakil rakyat. Kenaikan indeks kemiskinan, pengurangan kadar pendapatan, kenaikan permintaan barang keperluan dan kos sara hidup yang tinggi secara mendadak serta peluang pekerjaan yang terhad adalah cabaran yang harus kita pikul bersama agar proses pemulihan kehidupan rakyat di negeri Perlis khasnya dan di negara ini amnya akan dapat ditangani dan berjalan dengan lancar. Walaupun sektor-sektor ekonomi dan kegiatan pergerakan tidak lagi disekat, saya ingin menyeru kepada semua pihak agar terus mematuhi SOP dan bekerja sama dengan pihak kerajaan serta mengambil segala langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19 kerana penyakit ini masih aktif dan terus berjangkit. Dalam masa ini juga, Perlis masih dalam bacaan R0 yang tinggi dan dalam lingkungan jangkitan yang tinggi. Yang Berhormat Datuk Speaker, penilaian pertanian dan penternakan. Memandangkan sektor pertanian dan penternakan adalah kedua tinggi, iaitu 18.5% selepas sektor perkhidmatan pada 69.7% dan dalam perancangan untuk dipergiatkan, saya cadangkan agar kelonggaran juga diberikan kepada golongan M40 dan terbuka kepada mereka yang berminat
selain daripada B40 dan tanpa had umur. Ini adalah kerana mereka yang berminat bukan sahaja dijangka akan menjalankan kegiatan itu lebih serius, malahan lebih gigih belajar dan terus dapat berkongsi pembelajaran sesama peserta program pertanian dan penternakan. Maka dengan itu, mereka akan memberikan motivasi dan saling mengaji sesama peserta. Di samping itu, sekiranya mereka ada lebih hasilan pertanian, mereka juga boleh memberikan hasil pertanian kepada jiran mereka yang tiada masa lapang untuk sertai program pertanian dan penternakan berkenaan. Selain itu, program rangsangan dan keusahawanan produk asas tani untuk wanita juga perlu dan boleh dipertimbangkan untuk kaum-kaum wanita, khususnya untuk ibu tunggal yang kehilangan tempat bergantung dan yang memerlukan. Selain itu, kerajaan juga disarankan untuk mengambil perhatian masalah pengaliran, bekalan benih padi, bekalan baja, racun serangga kepada para petani yang menjalankan aktiviti pertanian padi. Yang berhormat Datuk Speaker, keusahawanan dan aktiviti perniagaan. Tahniah atas usaha kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak peluang dan tempat perniagaan sejajar dengan dasar bebas niaga dalam membantu rakyat Perlis. Beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian adalah kewujudan aktiviti perniagaan itu tidak memberikan masalah kesesakan jalan raya. Pihak yang bertanggungjawab harus sediakan tempat letak kereta yang mencukupi tanpa menyebabkan kacau ganggu kepada penduduk kawasan yang berkenaan. Selain daripada itu, alat penapis minyak juga harus dipraktikkan dan dikuatkuasakan kepada peniaga dan penjajah makanan untuk memastikan tahap pencemaran air buangan yang minima ekoran daripada aktiviti perniagaan. Dalam perkara lain, saya juga terima keluhan peniaga di kedai makanan dan minuman yang telah menghadiri taklimat syarat-syarat permohonan lesen minuman keras pada 17 November 2021 bersama dengan pegawai kastam dan BPD. Walaupun berita terbaru semalam telah memaklumkan terbatalnya permohonan di peringkat Kerajaan Persekutuan lesen untuk penjualan minuman berkenaan, namun kerajaan tempatan masih berkuasa untuk melaksanakan undang-undang kecil di peringkat kerajaan tempatan. Sebagai seorang wakil rakyat, saya telah membawa suara rakyat ke Dewan Persidangan yang mulia ini agar kerana para peniaga berharap dan merayu agar tiada sebarang perubahan syarat atau panduan aktiviti perniagaan ini akan berlaku kerana mereka baru sahaja kembali menjalankan aktiviti perniagaan mereka seperti biasa buat masa ini. Setelah sekian lama terpaksa berdepan dengan arahan dan panduan perniagaan PKP. Pada masa yang sama, saya menyarankan bahawa penguatkuasaan yang tegas terus dijalankan agar minuman ini tidak dijual kepada mereka yang tidak boleh membelinya. Keharmonian kehidupan rakyat berbilang kaum di Perlis harus terjamin dan kami berharap di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Bintong, perkara ini akan terus berlaku. Budaya, sejarah, seni dan warisan. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya nak tanya sikit. Ya. Memanglah kalau orang yang tak mampu beli, dia tak payah jual. Oh, tadi yang Obi kata jangan jual kepada orang yang tak mampu beli. Bukan tak mampu beli. Kalau tak boleh beli. Tak payah jual. Bukan tak boleh maksudnya di atas kekangan mungkin agama ke dan sebagainya. Ya. Berapa kedai semua YB yang ada jual rak dia boleh? Sorry?
Berapa buah kedai yang ada jual arak di Kanga? Banyak juga kedai yang jual arak di negeri Perlis. Okey. 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 Budaya, sejarah, seni dan warisan. Sesungguhnya negeri Perlis merupakan negeri yang paling utara dan mempunyai ramai penduduk keturunan Siam berbanding dengan negeri lain. Ini adalah satu kelebihan kepada negeri Perlis. Mungkin kita boleh memperkembangkan produk makanan dan kebudayaan Siam supaya dia menjadi satu produk pelancongan kepada negeri Perlis. Dan dengan harapan itu diharapkan. Yang Mak Indra mohon pencerahan. Ya, boleh. Yang Mak Speaker, saya tertarik dengan apa yang disebut dicadangkan oleh Yang Mak Indra kan, dari aspek untuk dari budaya kaum Siam yang telah lama ada sebahagian daripada penduduk kita di negeri ini, di mana saya tengok mereka ada apa pandangan yang berhormat. Kalau contohnya mereka ada pesta Songkran, selalunya ini kita cerita dah aspek dah buka, kita dah melalui post pandemik dan sebagainya, boleh ada festival kan. Apa pandangan yang berhormat kalau kita supaya kerajaan negeri pertimbangkan kita adakan secara tahunan festival Songkran, yang mana ini sedikit banyak sebagai satu produk pelancongan versi, maknanya daripada ramai orang Malaysia ni saya tahu suka pergi tengok pesta Songkran di negara jiran kita, daripada mana kita tahan daripada negara jiran dia, daripada cukup sekadar mai ke Perlis dapat menikmati festival Songkran. Terima kasih, Hormat Speaker. Okey, terima kasih Yang Berhormat Sena. Saya minta permohonan ini dimasukkan dalam bahasa saya juga, dan saya minta sebolehnya Exco Pelancongan YB Chuping turut sama dan menyokong inisiatif ini. Terima kasih. Komisi Yang Berhormat. Ya, betul. Dan ini adalah satu kelebihan dan keunikan produk pelancongan yang kita ada di Perlis dan yang kita boleh perkembangan. Dan pada masa itu kita juga tidak abaikan budaya dan untuk kawan-kawan lain, mungkin India, China, dan kita ada ramai kawan-kawan yang datang dari Sabah dan Sarawak juga. Apa kata, apa salahnya kalau kita turut memperkembangkan budaya mereka? Projek pembangunan market lama Kanga. Saya ingin tahu berkenaan dengan perkembangan projek pembangunan market lama Kanga yang pernah saya ungkitkan beberapa tahun yang lepas. Yang memang dimaklumkan akan ada projek pembangunan yang akan dilaksanakan pada mesyuarat yang lepas. Namun rasanya sehingga kini tiada sebarang tindakan yang telah diambil. Malahan saya telah mendapati dalam masa yang terdekat ini ada kerja pembinaan dan ikat bata di bangunan market lama yang berkenaan. Saya mohon penjelasan dan pencerahannya berkenaan isu ini. Terima kasih. Program Perumahan Rakyat. Okey, terima kasih atas usaha dan inisiatif kerajaan untuk menyediakan lebih banyak tempat kediaman mampu milik dan juga PPR untuk memenuhi keperluan rakyat. Walau bagaimanapun, usaha penyelenggaraan dan baik pulih serta kualiti hidup penduduk yang mendiami di PPR setakat ini masih belum mendapat perhatian. Saya minta usaha dan jasa baik kerajaan negeri untuk melaksanakan dan juga mengambil langkah yang sepatutnya agar dapat menaikkan taraf dan kualiti hidup penduduk ini. Kerana menjamin kualiti hidup yang baik untuk rakyat kita juga adalah salah satu tanggungjawab kita sebagai kerajaan. Ini berlaku di seperti yang telah saya bangkitkan dalam soalan lisan saya di Pangsapuri Seri Sena. Dan kita juga tidak lupa untuk Pangsapuri Wang Ulu dan juga di Pangsapuri Jalan Sarawak Kuala Perlis. Penyelenggaraan jalan raya dan infrastruktur. Memandangkan Majlis Perbandaran Kanga bertanggungjawab menjaga satu Perlis yang luas, saya cadangkan Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbandaran Kanga harus adakan satu pasukan khas ataupun task force dengan izin pothole dan juga maintenance dengan pertambahan kaki tangan juga untuk memantau dan menyelenggarakan jalan raya yang berlubang dan juga penutup longkang serta dan sebagainya.
Kerana kerja penyelenggaraan yang diadukan adakala mengambil masa yang panjang dan terlalu lama untuk dilaksanakan. Satu contoh adalah di penutup longkang di persimpangan masuk ke pejabat JNT di Jalan Raja Said Awi. Laporan kerosakan telah dibuat pada 7 Mei 2021 kepada MPK dan sehingga ke hari ini kerja penutup longkang tu masih tidak disiap-siapkan dan kebesarannya hanya 25, lebih kurang 25 kaki persegi sahaja. Dan ini merupakan kerosakan kali yang kedua yang telah saya laporkan dalam tempoh 2 tahun. Maka dengan ini juga saya rasa mungkin kualiti kerja yang digunakan amat dipertikaikan juga. Untuk kawasan permainan kanak-kanak dan juga taman rekreasi perumahan. Pada 30 hari bulan September 2019, saya telah mengadakan lawatan tapak bersama pegawai landscape MPK ke beberapa kawasan permainan kanak-kanak iaitu di Taman Putra Utama, Taman Mutiara, Taman Seri Guak dan Taman Kecok di sekitar kawasan Indera Kayangan untuk tujuan bak baru, baik pulih dan penyelenggaraan taman-taman berkenaan. Mohon bagi pencerahan dan laporkan perkembangan ekoran daripada lawatan tapak berkenaan. Dan untuk Taman Putra Utama, atas permintaan penduduk, saya mohon agar pihak pemaju dapat menyiapkan taman permainan berkenaan dan bersama dengan peralatan serta kemudahan yang lengkap. Saya difahamkan kerja menyiapkan taman permainan kanak-kanak itu hanya akan dibina apabila pihak pemaju berkenaan menjalankan kerja pembinaan fasa baru perumahan. Dan ini tidak seharusnya dijadikan alasan kerana penduduk di situ sudah menghuni di kawasan berkenaan sejak 6 hingga 7 tahun yang lepas. Jika ditunggu-tunggu lagi untuk pembinaan fasa baru perumahan, mungkin anak-anak, kanak-kanak yang kecil tu sudah pun pergi ke universiti baru dia boleh siapkan. Ya. Saya rasa tiada keperluan untuk terus menunggu dan kerja kemudahan taman kanak-kanak di Taman Putra Utama sebagai satu kemudahan kepada penduduk bukan tertakluk kepada fasa pembinaan baru perumahan pemaju tetapi kepada keperluan penduduk kawasan perumahan berkenaan. Dalam perkara lain, saya ingin memohon pihak MPK untuk mempertimbangkan pertambahan peralatan senaman untuk warga dewasa ataupun warga emas di taman-taman rekreasi untuk memenuhi keperluan warga Perlis dan warga emas yang ramai, agar mereka juga boleh menjalankan senaman ringan dan beriadah di kawasan rekreasi awam. Selain daripada taman rekreasi, saya juga ingin mohon agar kos pembersihan dan penyelenggaraan sistem saliran dan peparitan di kawasan perumahan sama ada untuk JPS ataupun MPK dinaikkan dan ditambah supaya kerja penyelenggaraan ini boleh dijalankan dengan lebih kerap dan berkesan agar kesihatan dan keselamatan rakyat terjamin khususnya dalam mencegah penyakit denggi dan sebagainya, memandangkan ia juga bahaya dan boleh meranggut nyawa. Untuk saliran dan peparitan, saya ingin memohon agar kerajaan memberikan peruntukan untuk menaikkan taraf sistem peparitan di Taman Peris, khususnya lorong 3, untuk menyelesaikan masalah banjir kilat yang berlaku sekiranya hujan lebat berlaku melebihi 30 minit. Perkara ini juga saya ingin bawa bersama daripada aduan daripada penduduk di Taman Seri Bintong Maju lorong 4. Perkara yang sama juga berlaku ya. Jika hujan lebat berlaku melebihi 30 minit, banjir kilat akan berlaku. Saya mohon pihak MPK turun dan tolong pantau, buat kajian untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Terima kasih. Perlis Go Digital.
Ini adalah satu inisiatif yang sangat baik. Saya rasa YBSS telah banyak berusaha untuk membuat menjalankan kerja ini, dan penggunaan teknologi dalam memangkinkan ekonomi ini memang sangat bagus, dan ia dapat meluaskan rangkaian dan juga lingkungan perniagaan dan juga aktiviti perniagaan. Dan dengan Perlis Go Digital ini, perniagaan bukan hanya boleh berlaku di negeri Perlis, malahan di Malaysia dan seluruh dunia. So syabas saya ucapkan kepada Yang Berhormat SS dan juga Kerajaan Negeri Perlis. Selain daripada itu, Perlis Go Digital itu juga dapat menyalurkan maklumat tentang informasi negeri dan juga pendidikan kepada semua warga Perlis. Dan saya pasti dengan adanya saluran pendidikan disalurkan kepada warga Perlis, dia akan memandaikan lagi rakyat Perlis. Untuk SAP, memang saya bersetuju dengan YB yang lain bahawa penukaran paip mesti giat dijalankan, kerana kita ada banyak paip yang lama dan kita ada banyak paip yang lama yang tidak menepati piawaian sirin. Saya mohon sekiranya boleh, sila lakukan kerja berkenaan untuk mengelakkan kebocoran dari semasa ke semasa. Dan saya juga mendapat aduan daripada ramai penduduk di negeri Perlis bahawa kualiti air di negeri Perlis yang kurang bersih. Saya mohon kerajaan negeri giat usahakan agar negeri Perlis dapat menyalurkan dan membekalkan kualiti air yang bersih dan bermutu kepada rakyat negeri ini. Dan juga tidak lupa juga apa yang telah saya ungkitkan di sidang yang lepas, iaitu pembekalan air harus dijadikan keutamaan juga semasa terputus bekalan air kepada warga negeri Perlis. Okey. Yang Berhormat Datuk Speaker, kebajikan rakyat. Perkara ini saya ingin ungkitkan khas buat kebajikan keluarga yang kehilangan tempat bergantung atas sebab COVID-19. Saya berharap pihak kerajaan mengambil perhatian khas untuk keluarga ini dan bantulah sejauh mana yang boleh. Saya ingin dapatkan maklumat mangsa yang terlibat di kawasan saya supaya saya boleh turun sendiri meninjau keperluan dan bantuan yang boleh saya hulurkan kepada mereka. Mohon jabatan yang ada maklumat berkenaan sila berikan maklumat itu kepada saya. Terima kasih. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak JKM Negeri Perlis yang sentiasa menyantuni rakyat, memainkan peranan yang penting dalam membantu masyarakat dan memastikan bantuan kebajikan sampai kepada mereka yang memerlukan. Selain daripada itu, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Perkeso Negeri Perlis yang juga membantu mangsa-mangsa dan keluarga mangsa kemalangan dalam menghadapi segala dukaan. Krematorium. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Bintong atas peruntukan yang telah diberikan dalam belanjawan 2021 ke atas perkara ini. Pada masa yang sama, kami ingin tahu perkembangan yang lebih lanjut berkenaan dengan projek krematorium ini. Kerana ini adalah satu perkara yang diambil berat dan sangat penting serta keperluan oleh masyarakat bukan Islam di negeri Perlis. Yang Berhormat Datuk Speaker, bangunan dan kawasan industri lama. Syabas dan tahniah atas kerja dan projek berimpak tinggi yang giat dijalankan seperti Perlis Inland Port, Sivia dan sebagainya. Apa pula usaha kerajaan negeri dalam membantu mengembalikan kegiatan industri kecil dan sederhana di kawasan-kawasan sekitar Kuala Perlis, Jejawi dan sebagainya. Usaha memajukan kawasan Pekan Lama dan rumah kedai yang terbiar di kawasan berkenaan di Pekan Lama Kangak dan juga Kuala Perlis. Akhir sekali, saya ucapkan tahniah dan syabas sekali lagi atas pembentangan belanjawan 2021 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar
Dan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar atas kesudian beliau untuk memberikan peruntukan kepada Audun Pembangkang juga, agar kami juga boleh menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat yang berkhidmat untuk rakyat. Kesempatan ini juga saya ambil untuk mengucapkan terima kasih kepada semua agensi kerajaan seperti BPD, MAIPS, MPK, JKR, SAP, Pertanian, Perhutanan dan sebagainya yang tidak sempat saya sebutkan. Saya berdoa atas anda agar anda semua terus berkhidmat dan memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua rakyat di negeri Perlis. Akhir sekali, saya mohon menyokong belanjawan 2022 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Sekian, terima kasih. Dan sebelum itu, saya berharap semoga segala perancangan dapat dilaksanakan dan yang penting membawa pembangunan kepada negeri Perlis dan memanfaatkan rakyat jelata sehendaknya. Sekian, terima kasih.